Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua penonton FB Live pada petang ini berada dalam keadaan sihat, sejahtera, berada dalam keadaan baik, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambahan kita sekarang berada di penghujung Ramadan dan seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, kita bersama dengan KPJ Ipoh Specialist Hospital, KPJ Ipoh. Terima kasih kepada pihak KPJ Ipoh sebab sudi bersama dengan saya dan mengundang saya dalam FB mereka, dan kita juga ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton-penonton yang setia bersama dengan saya. Dan ini adalah kali yang pertama saya bersiaran FB Live setelah berehat beberapa hari, Amin, ya? Oh, seminggu lebih kan. Ada pelakon tambahan sebelah ini, tuan. Ini adalah kali yang pertama saya mengadakan FB Live. Hari ini saya nampak agak ceria kan. Yalah, mudah-mudahan terus ceria dan terus diberikan kesembuhan, kesihatan, dan terima kasih kepada doa daripada tuan-tuan ya, yang tak tahulah macam mana. Terima kasih juga pada pihak KPJ Hospital yang mana telah pun merawat saya beberapa hari yang lepas. Dan untuk makluman tuan-tuan, hospital KPJ ataupun Ipoh KPJ Hospital ni adalah rumah nombor 2 saya. Bukan isteri saya sana, bukan. Saya ni kalau nak jumpa saya senang je, datang rumah. Kalau tak ada di rumah, di hospital lah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada petang ni kita akan membicarakan tentang tajuk waktu yang singkat. Okey, yang pertama kita masukkan waktu yang singkat ini, saya nak bawa pada tuan-tuan, kita berada pada penghujung Ramadan. Waktu saya sakit, sekarang pun sakit juga tuan-tuan, tapi yalah, bila cakap dengan tuan-tuan ni jadi sihat tau. Jadi saya dah lama tak tengok kalender. Pagi tadi waktu saya nak datang ke pejabat, baru saya tengok kalender. Masya Allah, dah dekat nak raya rupa dia tuan-tuan. Singkat betul masa kita berjalan. Sekejap je tuan-tuan, rasanya baru je kita meneka-neka baju penyimpan mohon besar raya-raja. Bila dia nak umum, bila tarikh berpuasa, pakat duk teka, yang ni baju purple, yang ni teka baju hijau, yang ni teka baju pucuk pisang lah, apalah. Rasanya baru lagi. Tapi sekarang kita dah nak sampai kepada penghujung Ramadan. Apa maksudnya? Maksudnya ialah masa yang berlaku sekarang ini ialah terlalu cepat. Ya, selalu cepat berlaku. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat, sampai habis ayat. Allah Taala bersumpah dengan masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan pokok, Allah Ta'ala bersumpah dengan tempat, Allah Ta'ala bersumpah dengan bulan bintang, Allah Ta'ala bersumpah juga dengan masa. Kalau dengan buah-buahan, dengan pokok watin wazaitun, Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan wasyam, dengan matahari, wal qamar, dengan bulan. Allah Ta'ala bersumpah juga dengan manusia, ya, dengan umur manusia, iaitu umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala juga bersumpah dengan masa, menunjukkan masa begitu penting sekali. Setiap satu ayat yang Allah gunakan sebagai ayat-ayat sumpah di dalam Al-Quran adalah sangat besar, dan salah satunya ialah wal 'asr, demi masa, menunjukkan masa adalah satu perkara yang amat berharga, yang amat bernilai, yang amat penting. Dan kita lihat sekarang ini masa menjadi singkat. Adakah masa itu menjadi singkat daripada 24 jam menjadi 12 jam saja sehari? Tidak, dia tetap 24 jam. Sama saja. Siapa pun akan dapat masa yang sama. Habis itu apa yang dimaksudkan dengan masa yang singkat? Dan kenapa kita merasakan bahawa sekarang masa berlalu terlalu pantas? Kita baru saja bersahur, sekarang dah jam 1:10 misalnya. Cepat saja berlaku. Tambah-tambah orang yang tidur, lagilah dia terasa cepat. Lepas subuh dia tidur pula, jaga-jaga pukul 4. Ya Allah, dah nak buka puasa. Memang cepatlah. Jawapan dia senang tuan-tuan. Kenapakah masa sekarang berlalu dalam keadaan begitu cepat? Jawapan dia ialah sebab kita terlalu sibuk.
Kita terlalu banyak urusan, kita terlalu banyak benda yang difikirkan. Tah apa benda yang kita buat, tah apa benda yang kita sibuk, kita sendiri pun kadang-kadang tak tahu. Akhirnya menjadi tidak cukup masa. Nak hantar anak ke sekolah, lepas hantar anak, hantar suami, lepas hantar suami, hantar ini pula, pergi kerja pula, kemudian balik daripada kerja pula, singgah pula sana pula, ambil anak daripada sini pula, balik, akhirnya tak cukup masa. Bila tak cukup masa, ya Allah, dah pukul 10 malam. Nampak tak tuan-tuan? Cubalah kita sekarang duduk dalam penjara. Memang tak buat apa tuan-tuan, duduk menung dalam penjara tu. Habis-habis kuat kita masuk kelas perabot di penjara misalnya. Orang yang duduk menung saja dalam lokal, tak buat apa tuan-tuan, nak tunggu sejam tu pun dia rasa lama. Nak tunggu 2 jam pun dia rasa lama. Sebab apa? Dia tak ada aktiviti apa. Inilah yang Nabi sebut kepada kita. Di akhir zaman manusia penuh dengan aktiviti tuan-tuan. Bila dia penuh dengan aktiviti, maka dia merasakan bahawa masa itu tidak cukup. Tempoh PKP yang sedang berlangsung kepada kita sekarang ini menjadikan kita sekarang rasa lama duduk dalam rumah. Sampai ada orang yang jadi stres sebab saya dah tak tahu nak buat apa dalam rumah. Itu yang ambil baju kelawar isteri dia pakai tu, anak pakai, pak pakai. Tu yang ada buat lagu ke sana ke sini, ke sana ke sini. Sebab apa? Sebab dia tak ada benda nak buat. Dia merasakan bahawa terlalu banyak masa yang dia buat, maka perjalanan masa itu menjadi lambat sebab banyak kerja dia nak buat. Berbeza dengan orang yang banyak kerja dia nak buat menjadikan masa dia tidak cukup. Berbeza dengan PKP baru ni, masa dia terlalu banyak sebab tak ada benda dia nak buat. Itulah dia tuan-tuan, di akhir zaman kita terlalu banyak urusan. Dan urusan tu kadang-kadang kita yang menyibukkan diri kita. Akhirnya masa menjadi singkat. Dan masa menjadi singkat itu Nabi SAW sebut, setahun seumpama sebulan. Sebulan seumpama seminggu. Seminggu macam sehari, sehari pula macam sejam, 1 jam pula macam petikan api saja. Begitulah tuan-tuan perjalanan jarak masa yang singkat. Jadi manusia yang beruntung dalam menghadapi masa yang singkat sebegitu telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ialah manusia yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh. Yang ketiganya watawasau bil haq, yang bercakap, yang berpesan pada benda yang benar, watawasau bis sabr, yang bercakap, yang berpesan-pesan pada benda yang sabar. 4 ini saja yang membawa untung. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan 4 perkara ini dalam kehidupan kita sekarang, kita adalah rugi. Kerja kita duduk kerja daripada subuh lagi sampai ke petang. Cuba kita tengok, adakah kerja ini termasuk di dalam kerja amal soleh ataupun tidak. Tuan-tuan yang bekerja di KPJ Hospital misalnya, yang duk jaga orang sakit, merawat orang sakit, bantu orang sakit, mudah-mudahan niat kita sebagai amal soleh. Tuan-tuan yang menjadi frontliners misalnya adalah orang yang buat kerja beriman, yang buat kerja beramal soleh. Ini orang yang untung tuan-tuan. Tapi kalau kita tak buat apa, masa yang berlalu begitu pantas, tetapi kita tak jadi 4 golongan ini. Golongan beriman pun kita tak jadi, golongan yang berbuat amal soleh pun kita tak buat, bercakap tentang hak pun kita tak bercakap, bercakap tentang kesabaran pun kita tak buat. Maka kata Allah, orang ini innal insana lafi khusr, orang ini sesungguhnya kata Allah berada dalam keadaan kerugian. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, masa semakin singkat. Maksudnya apa? Kita bawa dalam prospek kita sekarang ini, iaitu Ramadan. Masa begitu suntuk, Ramadan akan meninggalkan kita. Kena tengok tu, sama ada Ramadan meninggalkan kita ataupun kita meninggalkan Ramadan. Beza tu tuan-tuan. Ya, ramai orang yang meninggalkan Ramadan. Awal Ramadan dia dah tak peduli dengan Ramadan dah. Dia tak kisah langsung, dia puasa pun tidak. Itu namanya meninggalkan Ramadan. Buat ibadat dalam bulan Ramadan pun tidak. Itu nama dia meninggalkan Ramadan. Dia menjadikan Ramadan macam bulan-bulan biasa. Tak ada apa istimewa langsung. Tak ada apa-apa yang dia nak ambil manfaat daripada Ramadan. Orang ini dipanggil meninggalkan Ramadan. Ramadan datang ke, Ramadan tak datang ke, dia peduli apa dia? Jenis orang yang merugikan diri dia sendiri. Yang kedua yang saya sebut tadi, Ramadan bakal meninggalkan kita. Ada yang
bersedih Ramadan nak meninggalkan dia. Ya, rasa sedih, ya Allah, berapa hari lagi nak habis puasa. Dia tak sebut berapa hari lagi nak raya. Dia tak sebut macam tu. Dia sebut, ya Allah, berapa hari lagi nak tinggal puasa ni, ya Allah. Nampak tu. Ada setengah orang, ya Allah, berapa hari nak raya lagi begini, ngira tu kan. Dia beza tu. Ada orang yang bila nak habis Ramadan ni, dia rasa masa terlalu cepat berlalu. Dia belum puas lagi berqiyamul, dia belum puas lagi bertarawih, dia belum puas lagi untuk bertadarus Al-Quran, dia belum puas lagi untuk menjamu orang makan, dia belum puas lagi. Tiba-tiba Ramadan tinggal lagi 3-4 hari lagi. Subhanallah, masa yang berlalu begitu singkat kepada dia. Maka saat-saat 4-5 hari lagi nak habis Ramadan ni tuan-tuan, dia nak ambil seperti mana yang diperbuat oleh Nabi SAW. Apa Nabi buat? Pada saat-saat yang singkat macam ini, Nabi mengukuhkan ikatan. Nabi menguatkan ikatan kain pinggang Rasulullah. Apa maksud? Waktu malam Rasulullah tak buka lagi kain tuan-tuan. Rasulullah ikat kemas-kemas pergi sembahyang. Maknanya pada 10 malam terakhir ini sibuk berqiyamul lail. Pulun betul. Jangan bagi kedah aja pulun. Pulun, kedah, pulun. Semua orang kena pulun. Pulun apa? Pulun berbuat ibadat kepada Allah pada saat-saat yang singkat macam ini. Tak ada lagi dah. Tak ada masa lagi lah kita nak tidur je tuan-tuan. Muka nak sembab, mata nak bengkak dah. Tidur daripada subuh sampai ke maghrib. Ya, ini kita tak nak dah. Nanti pukul 10 malam tidur lagi sampai ke sahur. Ada waktu dah kita bangun. Kalau dulu kita pergi ke masjid, kita boleh buat ibadat di surau, buat qiyam di sana. Tapi sekarang dah tak boleh pergi. Ada macam-macam larangan, perintah, kawalan pergerakan dan sebagainya. Kita qiyam di rumah kita. Kita bangun di rumah kita. Waktu inilah tuan-tuan kita sesuai untuk kita bertaubat. Waktu inilah sesuai kita mohon ampun kepada Allah. Waktu inilah yang paling sesuai, yang paling kuat sekali tuan-tuan untuk kita mencari Lailatul Qadar. Sebab masa terlalu suntuk kepada kita. Tak ada masa lagi lah nak buat kuih dah. Zaman kita buat kuih 10 malam terakhir ni, zaman tu dah berlalu dah. Kalau kita ingat zaman ini berlaku mungkin 30-40 tahun yang lepas. Asal 10 malam terakhir, minta maaf Makcik Leha dengan Makcik Kia. Kak Gaya dengan Kak Nak minta maaf lah lepas habis tarawih di masjid. Kenapa Kak Gaya? Malam esok tak datang dah. Minta maaf lah non. Malam esok tak datang dah. Kenapa? Nak buat kuih. Zaman tu dah habis dah. Okay, sebab pertama apa? Sebab habis. Sebab kuih sekarang orang tak buat dah. Semuanya online belaka. Order belaka. Okay, tak payah buat kuih dah. Yang kedua sebab apa? Orang tak makan dah kuih. Tambah-tambah raya tahun ini, siapa nak datang rumah? Semua PKP belaka. Tulis pula kat pintu pagar tu, patuhi PKP kan. Memang orang tak datang dah tuan-tuan. Kalau datang pun tuan-tuan, orang tak makan dah kuih raya. Sebab apa? Budak-budak datang semua nak duit je. Duit raya, kuih minta maaf. Yang keempat, sebab apa? Sebab hari ni kita melihat bahawa kuih raya dan sebagainya telah dijual sepanjang tahun. Lemang dijual sepanjang tahun. Ketupat dijual sepanjang tahun. Apatah lagi semprit. Dulu benda-benda ini adalah eksklusif yang hanya akan dapat pada musim perayaan. Tapi kerana kita mempunyai kebiasaan perniagaan, sekarang putu kacang, batang buruk, semuanya boleh dapat di gerai-gerai, di pasar-pasar, di kedai-kedai. Sebab tu dia tidak lagi menjadi eksklusif. Yang kelima, kenapa? Kesedaran masyarakat telah pun berubah. Kalau dulu masyarakat 10 malam terakhir sibuk mengganti langsir dan sebagainya. Masa itu mereka merasakan tidak cukup. Baju yang ditempah belum siap. Kelang kabut dia. Langsir yang ditempah belum siap. Dia jadi kelang kabut. Dulu. Sekarang tuan-tuan, baju pun main order je. Baju je pergi beli kat supermarket sekarang ni. Senang. Baju sekarang COD je tuan-tuan weh. Tu yang pakai baju Melayu, poket kat depan satu, dua kat belakang. Entah di mana dia dapat, wallahu a'lam tuan-tuan. Begitulah mudahnya zaman sekarang ni. Maka dengan sebab itu, kefahaman agama sudah sampai. Benda-benda yang saya sebutkan tadi boleh diusahakan di waktu lain. Tetapi merebut 10 malam terakhir tidak terdapat di dalam
bulan-bulan yang lain. 10 malam Ramadan yang terakhir ni tuan-tuan, tak ada dalam bulan Syawal, tak ada dalam bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, tak ada tuan-tuan. Dia cuma ada di dalam bulan Ramadan yang mulia ini sahaja. Dan sayangnya tuan-tuan, waktu itu menjadi sangat singkat kepada kita. Hanya tinggal berbaki 4 hari sahaja lagi. Jadi kalau kita masih lagi dibuai mimpi indah pada waktu malam Ramadan, kita masih lagi sibuk buat kerja-kerja yang tidak berfaedah, yang boleh menolong kita di hari kiamat, kita bimbang waktu ini Ramadan akan meninggalkan kita, dan mungkin kita tidak akan berjumpa lagi dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Yang ketiga tuan-tuan, apakah yang dimaksudkan dengan masa yang semakin singkat? Umur kita. Umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni sebagai pinjaman, ya, merupakan satu benda yang semakin lama semakin singkat. Tak ada orang yang semakin lama semakin panjang umur dia. Mana-mana ada tuan-tuan. Mungkin umur saya ni Tuhan bagi sebanyak 70 tahun. Katalah kan, sekarang umur saya 50 tahun contohnya. Cuma lagi 20 tahun. Mungkin umur saya Tuhan bagi pinjam 50 tahun. Kebetulan pula saya hari ni umur 50 tahun. Ini mungkin hari terakhir saya. Kita tak tahu, sebab tu kita tak boleh nak bayangkan untuk masa depan. Masa depan apa kak? Masa depan kita ialah mati. Saya jumpa dengan satu makcik, ya, dalam ASB dia ada lebih daripada 100,000. Umur dia pada masa itu saya agak dalam 70 tahun, 75 tahun dan lebih kurang. Saya tanya dekat dia, kak, duit banyak-banyak buat apa dengan ASB tu? Simpan untuk masa depan lah ustaz. Yalah kak. Okay. Saya fikir juga, apa sebenarnya masa depan kita? Masa depan kita di mana tuan-tuan yang dirahmati Allah? Masa depan kita ialah akhirat. Jangan kita cakap engkau ni tak ada masa depan. Mungkin tak ada masa depan dalam dunia, tapi kita ada masa depan di hari kiamat. Mungkin dalam dunia ni tuan-tuan, kita boleh sebut orang ni tak ada masa depan, gelap masa depan. Orang ni cerah masa depan. Ini masa depan yang berbentuk keduniaan, yang hanya singkat. Berapa banyak orang yang sebut, oh dia ni cerah masa depan, dia dapat pointer yang bagus, dia dapat anugerah dekan yang bagus, dia dapat anugerah begini sekurangnya, amboi. Buat balik ke rumah tuan-tuan, meninggal aksiden. Masa depan di mana? Masa depan di mana tuan-tuan? Berapa ramai yang macam tu dapat slip SPM dia 10A, 15A, 13A, tak sempat dia nak tunjukkan kejayaan dia dalam SPM, dia meninggal kemalangan motosikal tuan-tuan. Sedangkan tadi kita sebut, oh 13A, ni JPA mendapat beasiswa ni tak New Zealand, ni Australia boleh pergi ni, tak pun London boleh pergi ni. Belum tentu tuan-tuan. Begitu juga yang kita cakap, dia ni gelap masa depan dengan mak ketum, dengan mak dadah, mak syabu, semuanya semua mat bagi pada dia belaka. Kita kata gelap masa depan. Tengok-tengok sekarang tuan-tuan dah jadi usahawan berjaya. Waktu di sekolah hari tu, subhanallah, dialah samsing kampung dusun. Sekarang dia mempunyai dusun yang luas tuan-tuan. Nampak tak di sini tuan-tuan? Manusia dalam dunia, dia boleh mencipta dunia dia. Sebab tu ada orang yang berpegang dengan prinsip, kalau kamu berkata sesuatu, kalau kita berhajat sesuatu, kalau kita berkehendak pada sesuatu, maknanya kita telah berjaya. Tapi kalau orang yang tidak ada kehendak, tidak ada hajat, orang ni gagal. Ini dunia tuan-tuan, dunia macam itu. Tetapi yang kita nak masa depan kita yang sebenar-benarnya tuan-tuan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ialah akhirat yang mungkin akan datang bila-bila masa. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Anytime boleh mati. Nah, anytime boleh mati. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Ada orang tak suka lagu tentang selimut putih. Dia tak suka tuan-tuan. Dia kata lagu lain tak ada ke? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil,
sekujur badan yang kedinginan. Dia tak suka lagu tu, sedangkan dia yang bakal menjadi mayat. Saya bakal mayat, tuan-tuan juga bakal mayat. Kenapa kita tak buat persiapan? Dan persiapan ke arah itu adalah sangat singkat sekarang ini. Tak ada masa lagi dah kita membuat dosa. Dalam masa yang sama kita tidak mempunyai pahala yang banyak. Tidak ada masa lagi untuk kita buat dosa, sebab kita tidak mempunyai stok bekalan pahala yang mencukupi. Kalau gitu tinggalkan terus perbuatan dosa. Yang kita buat ialah perbuatan yang mendatangkan pahala. Dan ingat, itu adalah persaingan yang sangat hebat. Persaingan masa yang sangat hebat, tuan-tuan. Masa yang sangat hebat kita bersaing. Kita bukan bersaing dengan orang lain. Kita bersaing dengan diri kita sendiri. Bersaing dengan masa kita sendiri. Kalau kita membiarkan masa meninggalkan kita, kita adalah orang yang paling rugi. Masa ini al-waqt kas-saif. Waktu, masa itu macam pedang. Kalau engkau tak tetap orang, orang tetap engkau dengan pedang. Kalau kita tak gunakan masa itu, masa kan terus pergi. Jadi kena buat sesuatu. Mungkin kita selama ni kita tak betul sembahyang. Pergilah belajar sembahyang bagi betul. Banyak masa kita sekarang untuk belajar sembahyang. Mungkin selama ni kita tak mendalami agama. Dah sampainya masa, tuan-tuan, untuk kita mendalami agama. Mungkin selama ini kita ada buat kerja yang haram. Mencuri tulang. Curi tulang tak apalah kan. Ini curi tulang ni bukan tulang ayam, tulang ikan tu. Ini tulang lain, tuan-tuan ni. Kita bekerja, tuan-tuan misalnya bekerja di KPJ Hospital. Ya, dapat gaji mengikut skim sekian-sekian, ikut time masa kerja sekian-sekian, ikut syarat, tuan-tuan. Tapi bila tuan-tuan bekerja, tuan-tuan tak ikut seperti mana terma yang telah ditetapkan. Ya, dengan pontengnya, dengan ininya, dengan buat kerja tak baiknya. Sedangkan kita ni nak mati. Dan benda itu pula akan disoal oleh Allah di hari kiamat atas apa yang amanah yang kita buat. Kita sebagai seorang kaki tangan yang bekerja di sini, tiba-tiba kita buat kerja yang tak betul. Kan, dapat emas pula pergi jual pula, songlap pula dah. Nampak, tuan-tuan? Ini bukan cerita di sini, ni di Afrika ni, tuan-tuan ni. Orang bagi ni dia pergi jual pula, black market pula dah, tuan-tuan. Segala black dia jual di sini. Yang ni yang kita takut. Kalau kau fikirkan bahawa macam lagu pula, kalau kau fikirkan kau boleh, bukan macam itu. Kalau kita fikirkan bahawa kita akan mati, kita tak buat benda-benda tu. Kita tak akan buat, sebab masa itu terlalu cepat. Mati ni mengejar kita. Tapi Ustaz, saya baru keluar pada KPJ, Ustaz. Saya dah test COVID-19, Ustaz. Memang sihat, tak ada apa, Ustaz. Saya masuk dalam MRI, Ustaz. Okey, Ustaz, setengah jam. Doktor cakap everything okey, Ustaz. Semua okey. Lambat lagi lah saya mati, Ustaz. Jangan cakap, abang. Abang tengah bercakap ni, handphone pula meletup. Meninggal abang tahu. Nampak, tuan-tuan? Eloknya duk nyembang dengan Ustaz. Saya sihat, Ustaz. Buat stress test pun sampai level stage 4, Ustaz. Stage 5 boleh pergi, Ustaz. Tengah duk bercakap tu, handphone pula made in mana tak tahu, tuan-tuan. Meletup tu, terbakar muka dia. Menunjukkan bahawa kita boleh mati bila-bila masa dengan pelbagai jenis cara. Sebab itu saya katakan tadi, mati itu mengejar kita. Di mana saja kita berada, walaupun kita berada dalam tembok yang sangat kukuh, tak ada siapa boleh masuk, tapi itu bukanlah penghalang untuk kita menjadi mati. Dan ianya adalah sangat singkat. Sebab itu manusia yang bijak ialah manusia yang mengingati kematian. Bukan maknanya dia kena berhenti kerja KPJ, pergi duduk di masjid, berzikir kat masjid. Kita tanya, doktor apa hal? Tak kerja hospital lah. Ingatlah mati. Oh, sudah, tuan-tuan. Kerja doktor tu pun bagus juga, kan? Bukan maknanya dia kena berhenti, tuan-tuan, kerja hospital tu, duduk di masjid, subhanallah, subhanallah. Bukan, itu bukan mengingati mati. Mengingati mati maknanya bekerjalah kamu dalam dunia ni macam kamu nak hidup lagi 1000 tahun. Tetapi berbuat amalanlah kamu seolah-olah kamu nak mati besok pagi. Dia cuma ambil duduklah, hiduplah, bekerjalah dalam dunia ni macam nak hidup lagi 1000 tahun. Yang tu dia ambil. Tapi buat ibadat macam besok nak mati, dia tak buat.
Dia tak buat untuk membuat persiapan untuk dia nak mati, seolah-olah nak mati besok dah. Yang ni yang dia tak buat. Yang ni silap je tuan-tuan. Ya, dia tak nak berubah untuk menjadi diri dia makin baik, makin baik, makin baik. Takkan kita nak jumpa Tuhan dalam keadaan kita jahat? Takkan kita, kalau kita ni nak jumpa tetamu pun dalam keadaan kita busuk, kita malu tuan-tuan. Orang datang rumah kita ataupun kita nak jumpa orang dengan baju selekeh, rambut selekeh, bulu hidung terkeluar pun kita malu. Tambah sekarang ni ada handphone, boleh tengok muka sendiri, tengok nak jumpa orang ni. Tengok-tengok ada pula bulu hidung terkeluar. Ni misai ke bulu hidung ni? Apa dia buat? Adakah dia biarkan bulu tu terkeluar? Tak tuan-tuan, cari gunting. Oh, balik rumah ambil gunting. Isteri tengah menjahit baju tu, ambil gunting. Pasal apa? Pasal segan jumpa orang. Habis tu tak segan jumpa Tuhan. Tak segan ke tuan-tuan kita berjumpa Tuhan dalam keadaan kita ada dosa, dalam keadaan kita tak taubat. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat minta ampun daripada Tuhan. Cepat, kata Allah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak menjadikan masa ini sangat bernilai kepada kita. Salah satunya ialah dengan bertaubat, seperti mana yang Nabi sebut, Rabbighfirli wali walidai, Rabbighfirli wa ala walidai, Rabbighfirli wa ala wa alayya. Semuanya dah Rabbighfirli wa tub alayya. Banyaknya tuan-tuan doa. Wahai Tuhanku, ampunkanlah aku, ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku. Minta. Tak pun kita baca satu doa, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Inilah satu doa, satu permohonan keampunan yang besar sangat nilainya di sisi Tuhan. Wahai Tuhan, ampunkanlah aku ya Allah. Terimalah taubat aku ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah yang Maha penerima taubat. Kalaulah kita boleh sebut 70 kali sehari semalam, 70 kali tuan-tuan, kita duk tengok macam-macam benda dalam handphone. Kadang-kadang 2 jam 2 jam tuan-tuan ni, sampai mata pun naik tak tahulah. Mata ni dah lari sebelah dah. Sebelah mata hitam ni ke Singapura, sebelah mata hitam ni ke Pulau Pinang dah. Duk tengok benda ini tuan-tuan, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi kita nak memohon ampun untuk diri kita sendiri pun kita rasa berat. Ya, mudah je. Apa dia doa dia? Rabbighfirli, wahai Tuhan, ampunkan aku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha penerima taubat, yang Maha menyayangi. Jadi lepas sembahyang 10 kali, lepas asar 10 kali, sampailah isyak ya 50 kali. Tambah lagi tuan-tuan, duk lepas sembahyang tarawih 10 lagi, lepas witir 10 lagi, dapat 70 kali. Kalau tak nak yang tu ustaz, beratlah ustaz, panjang ustaz. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Panjang ustaz, saya tak boleh panjang-panjang ustaz. Kalau itu ambil yang pendek lah bang, astaghfirullahalazim. Yang tu bagus, pendek ustaz. Tapi baca 1000 kali panjang juga ustaz. Aduh, payahnya hidup tuan-tuan ya. Macam syurga tu kita punya pula, macam kubur tu kita punya pula. Kita nak pergi ke tempat orang, ikutlah syarat orang. Saya nak pergi tempat orang, saya kena ikutlah tempat tu. Tak boleh saya buat macam rumah saya sendiri pula. Dia minta IC, bagilah IC. Dia suruh buka kasut, buka lah kasut. Dia nak masuk rumah orang. Hari itu saya ceramah di Kelang tuan-tuan, dia suruh saya pakai stokin, pakai kasut plastik, dia sarungnya kasut tu. Saya sendiri pun nak tergelak, ni kasut ke plastik apa pula ni. Jalan ceramah, nasib baik semua orang pakai kasut macam tu. Tak rasa gayat sangat. Cuba saya seorang pakai kasut plastik bungkus macam tu, orang lain semua kasut lain. Gayat saya. Kita nak masuk ke rumah orang lain, kita kena ikut prosedur dia. Kita nak masuk ke syurga, kita nak masuk ke alam barzah, maka ada prosedur dia. Prosedur dia apa? Inilah dia. Salah satunya ialah taubat.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuk dalam keadaan Allah redha dan kita pun redha kepada Allah. Bagaimana nak dapat keredaan Allah? Caranya ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keseterusnya tuan-tuan, masa yang singkat, yang semakin singkat itu apa? Peluang. Peluang yang diberikan kepada kita. Jangan ingat peluang yang dapat kepada kita ni tuan-tuan akan dapat lagi pada tempat lain. Jangan. Sebab tu kalau kita diberi peluang atas apa jua keadaan, ambil peluang itu. Ambil peluang. Saya bagi contoh, Allah Ta'ala bagi peluang kepada saya. Gunakan peluang yang sebaik-baiknya. Tuan-tuan bayangkan, saya duk fikir tuan-tuan. Minta maaf lah, saya mau ajak tuan-tuan fikir sekali lah. Ajak tuan-tuan fikir sekali. Saya duk fikir. Saya mula ceramah tahun 1990. Okey. Orang duk dalam masjid, saya pun dalam masjid. Tiba-tiba yang bercakap saya seorang. Yang bercakap saya seorang, yang lain diam. Yang dapat mikrofon saya seorang je. Orang lain tak dapat mikrofon. Tok Imam tak dapat, Tok Bilal tak dapat, pengurusi masjid pun tak dapat. Yang saya seorang yang dapat. Orang lain semua kena diam waktu saya bercakap. Itu namanya peluang. Peluang untuk engkau bercakap. Soalan dia, apa yang saya buat bila saya dibolehkan bercakap? Peluang begini bukannya selalu dapat. Peluang begini sekejap dapat. Buatnya engkau stroke, engkau tak boleh bercakap. Buat engkau dihalang bercakap, ditarik balik toliah mengajar, engkau tak boleh bercakap. Buatnya kau masjid tak panggil ceramah. Ustaz, bulan depan jangan datang, kami sibuk, kami dah penuh jadual. Tak boleh cakap. Tu nama dia peluang. Dalam masjid yang begitu besar, saya seorang je bercakap. Tiba-tiba saya bercakap benda tak ada faedah. Kan saya adalah orang yang rugi. Kemudian saya fikir pula tuan-tuan, daripada berceramah di surau, di masjid, kemudian saya melangkah ceramah dalam televisyen. Ada pula rancangan saya seorang pula. Tu saya duk menong, duk fikir. Kalau dah jodoh, saya seorang je bercakap. Kalau jodoh tak ke mana, adinda idaman kanda, walau gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Ada rancangan khas Ustaz Kazim. Pamoga Kopi Ustaz Kazim. Ada rancangan khas Ala Kazim. Ada saya seorang je bercakap tuan-tuan. Bayangkan. Saya bersyukur tuan-tuan. Setiap jam, setiap slot, setiap channel ada muka saya. Peluang yang Allah Ta'ala bagi kepada saya. Nanti Allah soal, apa yang kau cakap waktu kau diberi peluang hari itu? Sebab itu waktu kita tengah boleh bercakap, waktu kita sihat cakap, nasihat, tegur. Ini peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Mungkin tak dapat tempat lain. Kalau saya duduk di negara lain, belum tentu saya jadi saya. Kalau saya duduk di Bangla, tak apa jadi saya tuan-tuan. Belum tentu lagi. Tapi Allah Ta'ala letak. Begitulah dengan tuan-tuan yang sedang menonton rancangan ini. Ada akak di rumah jawab, yelah macam makcik gaya. Apa yang Ustaz? Makcik gaya suri rumah sepenuh masa Ustaz. Oi, apa makcik gaya boleh buat kata? Suri rumah sepenuh masa tak boleh masuk syurga. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap yang masuk syurga ni Tok Imam, Tok Lebay, Tok Siak, Tok Bilal, segala tok masuk. Tak. Suri rumah boleh masuk syurga. Jadilah isteri yang taat. Masa terlalu singkat. Jadilah mak yang baik. Jadilah isteri yang solehah. Jadilah isteri yang budiman. Budiman tu laki-laki Ustaz. Itu sebut apa? Budiman mati. Budiman mati pula. Budiman lah. Jadi isteri yang baik. Isteri yang baik juga doanya mustajab. Subhanallah. Cuba tengok Asiah isteri Firaun. Apa kerja dia? Adakah Asiah isteri Firaun itu adalah seorang nurse di KPJ hospital di Mesir? Tak ada tuan. Cuba tengok Fatimah binti Rasulullah. Ni ahli syurga ni Fatimah binti Rasulullah.
Adakah Fatimah tu cikgu sekolah? Tidak juga. Cuba kita tengok Siti Maryam. Adakah Siti Maryam ini frontliner? Tak juga, tuan-tuan. Ini semuanya adalah orang-orang yang hebat-hebat, perempuan-perempuan yang hebat. Tapi mereka boleh mengisi diri mereka dalam syurga. Kerana apa? Kerana ketaatan mereka kepada Allah. Kerana ketaatan mereka kepada suami mereka. Ketaatan mereka sebagai hamba Allah. Subhanallah. Antara Firaun dengan Tuhan, Asyah isteri Firaun memilih Tuhan. Walaupun dia hidup dalam kemewahan bersama Firaun, tapi dia tak seronok. Di sinilah kita nampak, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana siapa-siapa juga boleh masuk syurga. Bukan kita kata agamawan saja yang boleh masuk syurga. Tuan-tuan yang bekerja di KPJ ni pun boleh masuk syurga. Tapi ada syarat dia. Ada syarat dia. Saya lain lah Ustaz. Saya apa-apa gelak-gelak saya kerja HA Ustaz. Apalah Ustaz saya ni. Apa? Saya kerja driver ambulans je Ustaz. Engkau driver ambulans ke? Engkau driver van jenazah ke? Peluang untuk masuk syurga adalah seluas langit dan bumi. Ya, ini yang Allah Ta'ala sebutkan. Jannatin arduhas samawati wal ard. Syurga itu seluas langit dan bumi. Maknanya apa? Maknanya semua orang boleh masuk. Jika dia nak masuk. Kalau kita nak masuk. U'iddat lil muttaqin. Disediakan syurga itu bagi orang yang bertakwa. Seluas langit dan bumi. Tuan-tuan, cuba tengok dalam bilik saya ni. Dalam bilik FB kita ni, FB live kita ni. Boleh muat 100 orang? Tak boleh. Habis kuat 2-3 orang tuan-tuan. Studio kita ni 2-3 orang je. 30 orang tak boleh masuk dah. Duduk di luar dah. Masjidil Haram mungkinlah juta boleh masuk. Masjid kampung kita 1000 pun dah sendat. Syurga ni masuklah berapa banyak pun tak ada sendat. Dan tidak akan ada malaikat di hadapan pintu syurga yang menahan jemaah jangan masuk syurga. Minta maaf, full house. Syurga penuh, minta maaf ya, syurga penuh. Tak muat dah makcik. Makcik tak muat dah. Makcik Gayah pada Johor merayu kat malaikat, tolonglah seorang je lagi. Makcik faham tak? Syurga penuh. Faham tak? Faham, tapi takkan tak muat kot. Syurga penuh makcik. Tak boleh makcik oi. Agak-agak ada tak dialog tu tuan-tuan? Habis tu kalau makcik tak boleh masuk syurga, mana makcik nak pergi malaikat? Neraka banyak kosong makcik. Ada tak dialog tu tuan-tuan? Tak ada. Sebab itu kita boleh masuk syurga berdasarkan kepada profession kita masing-masing. Kita boleh masuk syurga melalui bidang kerja kita masing-masing. Selagi mana halal pekerjaan engkau, selagi mana amanah kau jaga dengan baik, selagi mana kau jadi orang yang beriman dan beramal soleh, gunakan kedudukan itu untuk meraih syurga Allah. Sama ada kita bekerja atau kita tak bekerja sebagai suri rumah. Jangan anggap suri rumah tu tak ada pekerjaan. Itu profession. Itu profession. Ini setegur ni mak-mak mertua. Nah, makcik-makcik ni kadang-kadang ni. Dulu lah, bukan sekarang. Sekarang raya tak boleh balik. Dulu kalau raya menantu balik. Menantu tu pula berprofession. Professional pula. Seorang lagi pula menantu perempuan tak ada. Kerja pula kerja suri rumah je. Agak-agak makcik nak layan yang mana makcik? Anak sulung, isteri dia, menantu makcik, kerja KPJ. Bahagian apa? Bahagian cek darah. Semua orang takut tau. Oi, kerja KPJ pula, balik kampung pakai spek hitam. Agak-agak lah makcik masa itu nak jamu Milo ke teh Cik Harimau. Oi, balik beli Milo kedai Pak Mak. Cuba tengok pula menantu yang tak kerja, suri rumah aja. Agak-agak macam mana? Bila sampai je menantu yang tak kerja tu, leha oi, bancuh sendiri dalam dapur ni, buatlah sendiri nampak. Bancuh sendiri makcik tu. Nampak tak kita hari ni kita tak menganggap orang yang suri rumah tu sebagai profession, sedangkan dia cukup hebat profession dia. Anak dia 5 anak dia, 4 anak dia, 6 anak dia, dia yang beri pendidikan daripada awal persekolahan, prasekolah, daripada umur setahun dia dah ajar.
Berbeza dengan kita yang berprofession. Hantar tuan-tuan 6 pagi, sebelah bawa beg, sebelah bawa bakul anak, begini tuan-tuan. Kita nampak tak? Profession seorang ibu yang tak bekerja tuan-tuan, semata-mata jaga anak dia. Dia masak, dia makan, dia suap anak-anak dia. Anak-anak dia takkan diberi ubat tidur tuan-tuan. Dia sendiri puas hati bagi masak. Dia jaga, dia latih. Itu profession yang sangat besar. Jadi jangan kita suka menghina orang yang tak kerja, kamu tak tahu ni skim ini bantuan ni perkeso lah pun, kau kan ada perkeso pun, kau perkosa kau tahulah. Kita selalu duk hina orang. Jangan kita hina orang. Dia kerja besar ke gaji, dia kerja kecil ke gaji dia, itu peluang untuk dia masuk syurga. 30 tahun dia bekerja sebagai pengawal keselamatan di KPJ. 30 tahun. 30 tahun kalau dia bekerja betul-betul tuan-tuan, syurga untuk dia. Dia cari rezeki yang halal, dia menjadikan pentadbiran hospital makin baik, dia menjadikan susunan semua tak kelang kabut. Kan itu kerja yang baik. Dapat pula pendapatan yang halal, bagi pula anak dan keluarga dia membesar dengan rezeki yang halal. Tidakkah itu suatu perbuatan yang baik? Jadi segala peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita tuan-tuan, masa ni adalah semakin singkat. Kita tak tahu. Saya pun tak pasti selama mana saya boleh menjadi penceramah bebas. Saya tak tahu. Okey. Mungkin saya sakit. Sakit baru ni pun menjadikan saya nak cakap pun terketar-ketar. Ni pun baru hari ni saya lancar sikit tuan-tuan. Itu pun jenuh baca doa tadi ni. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Tuan-tuan macam-macam doanya. Bagi lancar je. Tengok je kamera ni tuan-tuan. Terus rasa lancar je tuan-tuan. Syukur pada Allah. Saya tak tahu. Cikgu Syari. Cikgu ni kerjalah betul-betul. Kita tak tahu sekarang cikgu cuti sekolah walaupun tak cuti berapa bulan dah. Cikgu tapi tak boleh ngajar. Nampak tak tuan-tuan? Kak Gayah. Kan contohnya Kak Gayah tak habis-habis Ustaz Kak Gayah nu kerja sebagai pegawai. Belum tentu lagi. Buatnya ada salah tindakan, salah laku kerja, kena buang kerja, dah tak boleh bekerja lagi dah. Sebab itu apa peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekarang, ambil peluang tadi, buatkan pahala daripada dia dan jadikan satu amalan yang boleh membantu kita di sana. Inilah yang kita nak. Dan masa itu adalah sangat singkat. Buat yang terbaik, kerja yang berkualiti. Mudah-mudahan bila kita buat yang berkualiti itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia jadikan kita, dia jadikan hidup dan mati, mati dan hidup, supaya Allah mengetahui siapa di kalangan kita yang paling baik amalan dia. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang paling baik amalan dia. Kita jumpa lagi nanti tuan-tuan 2:30 petang insya-Allah di FB Live saya 2:30 petang. Kita jumpa lagi setelah lama saya tidak bersama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan ada kesihatan, ada kesembuhan yang Allah beri pada saya. Terima kasih kepada KPJ Hospital Ipoh. Mudah-mudahan kita doakan kepada mereka teruskan memberikan perkhidmatan kepada masyarakat, memberikan yang terbaik kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.